Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan teruskan dengan lukisan oblik. Hari ini 12 Ogos, Khamis. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sikit lagi. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you Kimi. So kita akan teruskan sedikit. Hari ni cikgu tak bawakan kepada step by step untuk latihan yang 3 last week yang kita bagi tu. Boleh Kita just nak check for the answer. Okay, kalau yang tak dapat, sebab hopefully awak dah start buat lah. Okay, we just want to check the answer, the final answer. Boleh So kita lajukan yang ini. Okay. Okay, ini adalah end product dia. Ini adalah hasil akhir dia. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat bentuk yang macam ni lah. Can you see my slide here? Clearly? Yes. Okay. Masing-masing dah buat. So boleh just counter check balik dengan jawapan yang awak ada di hadapan sekarang. So mana-mana part yang tak okay tu awak bulatkan dululah. Jangan auto sekarang. Okay? Tak lagi kita ketinggalan yang lain-lain pula. So, shall we proceed to the next questions here? We are at number 12, number 13. Shall we? Boleh Boleh. Sebab dia bukannya kena start daripada awal Maksudnya kita check answer, awak dah buat hampir 90%, 95% macam tu. Okay? So, for the next one, we just look at this. Okay, so we'll be getting the answer. Okay, something like this. Okay. Okay, ini agak rare sikit lah. Tapi inilah dia punya hasil. Okay, so daripada pandangan atas kita akan dapat paparan yang ini yang condong di sini. Macam mana kita tahu dia condong? We have to refer to our pH. Ini adalah front view ataupun pandangan hadapan. So dalam pandangan hadapan dia memang menunjukkan garisan ni adalah garisan condong ataupun dia ada gradient dia. So we have to follow this. Kita tak boleh hanya berpandukan pada pandangan atas sahaja ataupun ketiga-tiga pandangan ni memang kita perlukan. Okay, kalau kita diberi satu view mungkin tak cukup lah. Kita tak boleh nak baca dia punya bentuk macam mana. So we have to refer for every single views yang dia bagi di sini. Nampak So you kena pandai tackle lah, pandai imagine sedikit. Okay, have you got this? Boleh? Boleh? Kalau boleh saya nak proceed. Boleh. Boleh Okay, next one. Okay, number 14, the last one. Yeah. Okay, this is the final answer for number 14. Okay, yang kita nak highlightkan sedikit di sini, kalau kita perhatikan, okay, sekejap saya bekerja di sini sekejap. I just want to focus only for this triangle. Yang lain tu saya tak sentuh lah. Sebab yang lain tu nampak orang kata klise je, biasa je. Tapi yang segitiga di sini dia agak actually yang ini akan jadi favorite bungkah pada kita. Okay? So kod mana pun kita akan kena buat segitiga ini. Okay. Macam ni let's say I'm going to pour this as a okay. Yang saya loretkan ni warna kuning kat sini. Okay. Segitiga tu di sinilah keadaannya. Okey, katalah kita labelkan ini sebagai nombor 1. Okey, 2 dan 3. So ini adalah pandangan hadapan. So our pandangan hadapan should be from here lah. Dari sinilah kan kita melihat sorry. Okay,
kita tengok sebelah depan lah. Arrow kita macam mana nak tunjuk? Macam ni lah. Okay, kita tengok 90 darjah dengan mata kita. Sebab kita sekarang berada dalam keadaan oblique. Okay, kita bukan ISO. Kalau ISO takkan ada berserenjang macam tu. Okay, dia akan 30 darjah. Tapi dalam oblique pada satu-satu observation kita akan ada berserenjang. Berserenjang means that kita kena tengok 90 darjah pada bungkah berkenaan. Boleh pH kita. So yang kuning-kuning tu dia akan berada pada, kalau kita perhatikan pada pandangan atas pula, okay, yang ini daripada view kita pada pandangan hadapan. So kalau kita labelkan 1, 2, 3, dia akan dapat lebih kurang macam ni lah. 1, 2, 3. Betul tak? Tapi sebelum kita dapat 1, 2, 3 pada oblik kita kena baca dulu dia punya PA. Ini adalah PA kita. Okay. Dan yang ini for sure akan jadi PS lah, pandangan CC. Cikgu fokus pada yang segitiga dulu. Segitiga kecil tu. Sebab segitiga tu nampak macam rare sedikit. Nampak tak? Okay. So kalau dari pandangan atas, okay, dari pandangan atas, kedudukan 1 ni akan berada, awak kena follow apa yang ada di sini. So 1 ni dalam keadaan ni dia berada di sini. Di sepanjang ni kalau kita buat garisan unjuran. Sekejap Okay, katalah ini garisan unjuran kita. Ni nampak garisan unjuran kita unjurkan ke atas. So 1 dan 2 kita, ni 2 samalah. Dia duduk sepanjang ni 1 dan 2 kita akan berada di pandangan atas pada kedudukan segaris di sini. Cumanya kita tak tahu mana satu atas, mana satu bawah. Boleh faham? Okay. So, sebelum kita tandakan pada PA, kita tengok pula pada PS. Kalau PS, 1 kita akan ada di mana? 1 kita for sure akan ada di puncak sinilah. Nampak? Bila kita unjurkan dia ada di situ. So, itu akan jadi number 1 kita. Dan titik 2, 3, dia akan berada di sebelah bawah. Nampak ni Dia akan berada di sinilah. Okey, so jelas yang itu. 1, 2, 3 kita tandakan dulu. So kita juga kena labelkan pada PH dan PS dan juga PA kita. Okey. So 1 dia akan berada di sini Dia duduk kat sini. Okey, jap. Katalah kita bawakan ni, kita tunjukkan satu persatu pada awak ni. Okey. Sekejap, sabar. Okay, let's say I'm having just something like this. Okay, kita buatkan okay, this line. For sure we need the orthographic 45. Okay, and then I'm going to project this number 1 up here. Nampak Apa yang saya buat tu? Saya tengah mengunjurkan titik 1 pada PS. Kena di sini. Bila kena kat sini, kita dah tahu dah sebab fokus kita adalah pada segitiga. So, bila kena dekat persilangan ni, okay, kita akan naikkan ataupun unjurkan dia ke atas sehinggalah kena pada garisan 45 darjah and then kita terus pergi ke sini. Bila kita pergi ke situ, titik 1 kita dah jumpa dia berada di persilangan ini. Nampak tak? PA kita kena tandakan di sini. Tadi yang kita tunjukkan tu selepas kita dapat jawapan oblik. Katalah kita tak tahu lagi kita punya bentuk dia, kedudukan ataupun bentuk dia kita tak tahu lagi. Jadi kita kena tandakan di oblik di ortografik kita lah. So 1 akan duduk di situ. Ni kita tandakan ni 1. Okay, tu adalah titik 1 kita. So, bila tu titik 1, 3 sama juga, 3 akan diunjurkan. 3 dekat mana? Kita kena tahulah 3 duduk kat mana. 3 dekat sini. So, nak tahu dia macam mana? Kita buat unjuran dia kat atas. Nampak? So, 3 dia akan duduk di sini. Kalau kita bawa mic kat sini, kita tak tahu 3 duduk tang ni ke duduk tang ni. Nampak tak? Jadi, kita kena bawa ni ke atas sini. Okay? Sebab sini je yang ada titik tu. So 3 jelas di situ. And then 2
2 dan titik 1 kat situ, 2 for sure akan duduk di situ lah. So kita buat penandaan labeling 1, 2, 3. So this will be our number 3 and then this one will be number 2. Okay, so pada PS, pada PS, hujung ni for sure adalah 1. Okay, di bawah 1 tu adalah 3 dan yang ini for sure will be our number 2. Okay, bila dah kita buat penandaan 1, 2, 3 pada PA, pada PH, pada PS, barulah kita akan bekerja pada lukisan oblik kita. Nampak tak? Okay, macam mana kita nak buat penandaan? Katalah awak dah siapkan garisan-garisan di belakang sini sampai dekat point yang ini, you berhenti sebab you nak siapkan yang segitiga. So macam mana cara kita nak bekerja, nak pergi ke titik nombor 1 kita? So kita tengok pada PH dia punya unit dia ada berapa? Dia ada 2 unit di mana satu unit tu mewakili satu kotak grid, satu kotak grid bernilai 10 mm. Jadi dia punya ketinggian di sini, ketinggian di sini adalah 20 mm. So kita drop ke bawah 20 sahaja. So kita dah tahu dah titik 1 akan berada exactly at this point. Understand? Boleh faham Okay. Titik 3 pula. Macam mana kita nak baca titik 3? Semuanya kita bekerja pada pandangan hadapan. Nampak Pada pandangan hadapan. Dari titik 1 nak pergi ke titik 3, you have to refer to your plan. You tengok pada plan atas dia, pandangan atas 1, 2, 3, 4. Dia mewakili 40 mm. So kita tadi bergerak turun ke bawah sini, kita kira 4 kotak, 40 lah. So tandakan terus titik 3 di situ. Nampak tak? And then macam mana pula kita nak bekerja, nak bergerak pergi ke titik 2? Okay. Can I have your... Okay, this is our number berapa ni? Nombor berapa tu? Nombor 14 kan? Okay, menunjukkan oblique arm. Okay, oblique arm. You kena highlight lah oblique arm tu apa dia. Sebab kalau merujuk pada pandangan hadapan sahaja mengikut perkiraan dia tak melibatkan lagi keperluan kepada oblique arm. Kita kena follow exactly the size. Okay, tapi bila dia melibatkan kedalaman pada paksi surut, dekat sini paksi surut akan berlakulah di mana jarak 3 ke 2 ataupun kalau you perhatikan exactly mengikut paksi oblik dia, okay, jarak 2 menuju ke 3 dia adalah 1, 2, 3, 4. Nampak Dia adalah 40 disebabkan dia adalah arm. So we have to calculate this as a 3/4 here. Okay, times by 40. Okay, so kita akan dapat di sini 30 mm. So kita kena sukat lah jarak daripada bawahnya 1. Okay, nak pergi ke sini. Kita jangan ambil ukuran condong ukuran condong kita tak guna. Kita ambil exactly mengikut paksi oblik dia. Okay, so berapa jarak dia? Ini adalah 30 mm. Bila dah kita sukat 30 mm, kita tandakan titik 2. Nampak So kita siap kita punya segitiga. Nampak tak? Segitiga ni kalau kita let's say cikgu tandakan tu besar sedikit, bagi dia tebal. Katalah 1 pergi ke 2, cikgu tandakan macam ni. Nampak 1 pergi ke 2. So 1 pergi ke 2 dia adalah di sini. Okay? Dan pada pandangan atas dia di sini. Dan 1 ke 2 kita di sini. Tengok kaji yang ini betul-betul. Sebab segitiga ni memang trik untuk buat segitiga yang melibatkan keadaan macam ni. Okay, 1, 2 straight, 1, 2 straight, tapi di sini 1, 2 dia adalah condong. Okay, so the next one, let's say I'm going to highlight this as 1, 3 ke sini. Boleh nampak tak? 1, 3 pada PA kita di sini. Okay, our 1, 3 pada PS di sini. Okay, dan di sini dia adalah 1, 3 yang condong. Dia agak tricky sedikit. Okay, so the last one, let's say, since dia guna biru, kita guna biru lah. Okay, this blue color, 2, 3. Okay, and then this one is a 2, 3. Nampak
dia adalah straight. Yang ni kerap kali juga pelajar dia tersalah lukis segitiga. Okay. So pada pandangan hadapan kita tadi warna kuning kan. So this is the yellow colour yang kita highlightkan. Nampak tak? Jadi pada pandangan sisi juga dia supposed to be the same colour lah. Sebab dia adalah merujuk pada permukaan yang sama. Understand or not? Pada pandangan atas juga, okay, kita akan nampak bahagian ni, the same colour also here will appear as a yellow colour. Okay, can you see this? The magic of triangle. Nampak Garisan biru condong pada pandangan atas, tapi pada pandangan hadapan dan sisi, dia dalam keadaan straight macam ni. Nampak? So, kalau kita nak tahu garisan tu sama ada betul-betul condong, okay, kita kena tengok pandangan atas. Okay, untuk line yang colour biru. Tapi line yang colour peach pula, 1, 2, kita seolah-olah mata kita berada di sini. Sekejap Okey. Nak melihat 1, 2 sama ada dia condong ataupun tidak, mata kita kena mata kita kena macam tu. Melihat ke arah sini. So kita kena berada pada kedudukan PS lah. Understand or not? Boleh faham? Boleh jelas ataupun kejap just to make clearance for you. Okay. Again, kalau kita nak tentukan sama ada garisan 2, 3 kita adalah condong, okay, kita melihat PA. So macam mana keadaan mata kita tu? Kedudukan mata kita berada di mana? Kedudukan mata kita seolah-olah kita observe dari atas ke bawah sini. Nampak ni? Nampak my arrow kat sini? Nampak ni? Nampak So, kita akan nampak dia dalam keadaan condong. Tapi kalau kita tengok pada PS ataupun PH, kita tak boleh nak tentukan garisan biru kita tu dia condong ataupun dia straight. Macam mana nak baca? Just refer to your 3 views here. Ortografik di sini kena tengok lah. Sebab tu 3 view di sini memang cukup main peranan nak jadikan tu sebagai reference awak. Okay? So, kita pergi lagi pada garisan ni Okay, garisan 2 pula macam mana? Kedudukan mata kita kena di sinilah. Supaya kita dapat tengok garisan ni condong. Okay, and then garisan hijau pula, macam mana kita nak tahu dia? Kedudukan mata kita kena berada seolah-olah pada pandangan hadapan sini. Hadapan let's say lebih kurang macam ni lah. Okay ni. Boleh ke? Boleh tak? Tu. Boleh. So terjadilah triangle itu. Triangle ni kalau kita tengok pada PA dia lain macam je kan. Pada PH dia lain, dekat PS dia pun lain. Tapi dia sebenarnya adalah satu triangle yang sama. Cuma mengikut kita punya observation dia akan jadi berbeza macam ni. Yang ini biru yang sengit. Yang ini hijau yang sengit. Yang ini yang peach yang sengit. So ketiga-tiga ni adalah garisan-garisan yang condong mewakilkan kita pada satu triangle. Even though we are having here as a 3 different types of triangle. Okay? The orientation of this triangle would be different from each other. Okay? Tapi dia adalah satu triangle yang sama. Understand this or not? Can you understand this? Because you need this to be clear. Tak boleh tersasar-sasar lagi. Sebab segitiga ni memang merupakan segitiga yang agak favorite questions lah. Dalam ortografik, dalam ISO, dalam oblique sentiasa akan disoal. Akan ada. Okay? So actually make it as a cliche questions lah. Jangan jadikan ni sebagai satu yang rare pada awak. Okay? Lama-lama you buat, you akan tahulah apa trik segitiga itu. Okay, any one of you can understand or not? Boleh ke? Okay, boleh tak? I got no answer here. Boleh Every one of you?
Okay ya? Boleh ya? Okay, so kita punya oblik bagi garisan lurus. Okay, ni garisan lurus lah. Termasuk dengan garisan condong dan sebagainya tu. Kita end up to number 14. As number 15 pula kita akan masuk ke lengkung, kita akan masuk bulatan, etc. etc. So